Untuk rekod, tidak dapat dinafikan bahawa Alexis Sanchez adalah penyerang terhebat Chile dengan 43 gol, menjadikan dirinya penjaring terbanyak dalam sejarah Chile. Sanchez juga mempunyai pencapaian terhebat dalam kariernya dalam bola sepak kerana mampu menyebabkan pemain se-alien Messi menangis di final Copa America. Tetapi lupakan dulu mengenai Sanchez kerana pada video kali ini kita akan bercerita tentang seorang lagi pemain Chile era 90-an yang merupakan penjaring keempat terbanyak dalam sejarah Chile dan merupakan legenda untuk Real Madrid dan Inter Milan, iaitu Ivan Zamorano. Bapa Zamorano yang berpindah ke sebuah daerah kecil Atacama di Chile untuk bekerja sebagai buruh di Lombong, seterusnya menjadi titik tolak permulaan karier profesional Zamorano. Apabila pada tahun 1985, beliau menyertai sebuah kelab kecil di bandar El Salvador, iaitu Cobresal. Sepanjang penubuhan Cobresal tidak pernah memenangi sebarang piala, tidak sehingga pada tahun 1987, Cobresal berjaya menjuarai Piala Chile. Zamorano menjaringkan 13 gol dari 14 penampilan dalam kejohanan tersebut. Pada tahun 1988, Zamorano telah melebarkan sayapnya untuk berkelana ke Eropah apabila beliau telah ditandatangani oleh Bologna, sebuah pasukan dari Serie A. Tetapi permulaan karier Zamorano di Eropah tidaklah semudah yang disangka, kerana beliau tidak pernah diturunkan bersama Bologna, hanya dipinjamkan ke kelab yang lain dan seterusnya dijual kepada sebuah kelab dari Switzerland, iaitu FC St. Gallen. Dengan ketinggian 179 cm, tandukan serta teknik yang beliau miliki menjadi senjata utama Zamorano untuk bermain serta menyesuaikan diri dengan gaya permainan Eropah. Selama 3 musim bersama kelab tersebut, Zamorano telah menjaringkan 34 gol dari 56 perlawanan. Seterusnya, beliau berhijrah ke Sepanyol untuk bermain bersama Sevilla, yang akhirnya berjaya mencuri tumpuan Real Madrid untuk mendapatkan beliau. Di Sevilla, Zamorano digandingkan bersama Davor Schuker yang menjadi senjata utama Sevilla ketika itu. Duo ini diakui amat menggerunkan di Eropah pada masa tersebut. Setelah membuat 59 penampilan dengan 21 gol di Sevilla, pada tahun 1992, beliau berpindah ke Real Madrid dengan tanda harga 5 juta. Bersama Real Madrid, Zamorano berada di puncak kariernya. Beliau berkembang menjadi salah seorang penyerang terhebat pada ketika itu. Sepanjang di Real Madrid dari tahun 1992 hingga 1996, Zamorano memenangi beberapa kejuaraan seperti memenangi 1 kejuaraan Liga, 1 Copa del Rey dan 1 Spanish Super Cup. Pada musim kedua bersama pasukan Los Blancos, iaitu pada tahun 1995, Michael Laudrup yang tiba dari pasukan musuh ketat Real Madrid, iaitu Barcelona, pada musim sebelumnya berjaya membentuk gandingan yang mantap bersama Zamorano, yang akhirnya telah berjaya memecahkan dominasi Barcelona pada ketika itu. Real Madrid berjaya menjuarai Liga. Paling tidak dapat dilupakan pada musim tersebut hat-trick Zamorano ketika menentang Barcelona yang berkesudahan 5-0. Zamorano berjaya menjadi penjaring terbanyak pada musim tersebut dengan 28 gol dan melayakkan beliau memenangi trofi Pichichi selaku penjaring terbanyak. Seterusnya, setelah 5 musim berbakti bersama Real Madrid, dengan kemunculan seorang lagi penyerang baru yang seterusnya juga menjadi legenda di Real Madrid, iaitu Raul, Zamorano yang telah membuat 173 penampilan dan 101 gol di Real Madrid selepas itu berpindah ke Itali untuk bermain bersama Inter Milan. Setelah karier yang gemilang di Spanyol pada tahun 1996, Zamorano tiba di Itali untuk bermain bersama Inter Milan.
Tetapi karier beliau tidaklah segemilang ketika di Real Madrid dulu. Dari 149 penampilan, Zamorano hanya menjaringkan 41 gol sepanjang 4 musim beliau di situ. Bersama Inter Milan, beliau berjaya menjadi antara pemain yang pernah menjulang Piala Eropah apabila memenangi piala tersebut pada tahun 1998. Zamorano berjaya menjaringkan gol pembukaan pada perlawanan final ketika itu dengan mengalahkan Lazio 3-0. Jika kita hanya melihat pada statistik sahaja, ia tidaklah menggambarkan seseorang pemain yang boleh kita anggap sebagai legenda di Inter Milan. Tetapi, ia lebih dari sekadar sebuah nombor. Kesungguhan, keinginan dan keazaman setiap kali turun bermain menjadikan beliau pemain yang penting. Zamorano diibaratkan sebagai jiwa kepada Inter Milan ketika itu. Ini diakui sendiri oleh bekas jurulatih Inter Milan, iaitu Gigi Simoni. Saya masih ingat bagaimana Zamorano membangkitkan semangat pemain sebelum menuju ke padang. Setiap perlawanan ibarat sebuah peperangan, namun ia bukan sekadar mengenai keazaman. Beliau juga adalah pemain yang bagus, ujar Simoni. Maka tidak hairanlah jika San Siro gegak gempita apabila penyokong Inter Milan memberikan penghargaan kepada Zamorano ketika majlis perpisahan beliau. Zamorano selepas itu bermain untuk sebuah kelab di Meksiko, iaitu Klub Amerika, dan mengakhiri kariernya bermain untuk sebuah kelab kegemaran beliau ketika kecil, iaitu Colo-Colo di Chile. Sebagai seorang pemain penyerang, Zamorano mempunyai pakej lengkap. Beliau mempunyai penyudah yang tajam di hadapan pintu gol dan mampu menjadi seorang penyerang yang bijak membuka ruang untuk rakan sepasukannya menjaringkan gol. Jika di Real Madrid, Zamorano lebih sinonim digandingkan bersama Michael Laudrup yang berada di bahagian tengah, bertindak menjadi pembekal utama gol untuk Zamorano. Manakala di Inter Milan, Zamorano berevolusi menjadi seorang penyerang yang beroperasi menjadi pembuka ruang untuk rakan sepasukannya untuk menjaringkan gol. Ia gandingan sempurna untuk Ronaldo yang baru tiba di Serie A pada tahun 1997 untuk menyesuaikan diri dalam kancah liga yang bersifat lebih teknikal pada ketika itu. Kebijaksanaan Zamorano dalam mengalihkan perhatian pertahanan lawan membuatkan tugas Ronaldo untuk menjaringkan gol menjadi mudah. Secara keseluruhan, pada musim pertama, Ronaldo berjaya menjaringkan 34 gol dan ianya terhasil ketika Ronaldo digandingkan bersama Zamorano. Terdapat sebuah kisah unik dalam karier Zamorano ketika bermain bersama Inter Milan. Walaupun Zamorano dan Ronaldo mempunyai gandingan yang sempurna di atas padang, pada musim panas 1998, Inter Milan membawa masuk seorang lagi pemain di bahagian serangan, iaitu Roberto Baggio. Ini bermakna nombor 10 yang digunakan Ronaldo ketika itu terpaksa diserahkan untuk Baggio yang sinonim dengan nombor skuad tersebut. Manakala nombor 9 yang digunakan Zamorano pula terpaksa diserahkan untuk Ronaldo. Pengarah sukan Inter Milan ketika itu, Sandro Mazzola, meminta Zamorano untuk memilih nombor yang boleh ditambah menjadi 9. Zamorano seterusnya bertanya jika boleh untuk menggunakan simbol tambah pada jersinya, namun ditolak oleh Mazzola. Zamorano tidak berputus asa. Seterusnya bertanya kepada presiden kelab ketika itu, iaitu Massimo Moratti, untuk mendapatkan kebenaran dari Federasi Bola Sepak Itali untuk menggunakan simbol tambah pada jersinya. Dan seterusnya, seperti apa yang kita saksikan sekarang, Zamorano menggunakan jersi 18 dengan simbol tambah di antara 1 dan 8. Ini bermakna beliau tidak kehilangan nombor 9-nya. Setelah menunjukkan aksi yang memberangsangkan ketika membantu Cobresal memenangi Piala Chile,
Zamorano yang berusia 20 tahun ketika itu terus mendapat panggilan untuk bermain bersama Chile pada Jun 1987 ketika menentang Peru dalam perlawanan persahabatan. Zamorano pernah menjaringkan 5 gol menentang Venezuela ketika perlawanan kelayakan Piala Dunia 1998 yang berkesudahan Chile menang 6-0. Pada Piala Dunia 1998 di Perancis, Chile berjaya layak ke pusingan kalah mati dengan Zamorano bermain keseluruhan 4 perlawanan dalam kejohanan tersebut sebelum terkandas di saingan kalah mati menentang Brazil. Pada tahun 2000 pula, Zamorano berjaya membantu Chile mendapatkan pingat gangsa dalam kejohanan sukan Olimpik. Pada kejohanan itu, Zamorano menjadi penjaring terbanyak dengan 6 gol. Pada tahun 2001 pula, Zamorano mengakhiri karier antarabangsanya bersama Chile di usia 34 tahun. Pada perlawanan persahabatan menentang Perancis yang berkesudahan 2-1. Sepanjang karier antarabangsanya, Zamorano mendapat 69 cap dengan 34 gol. Baiklah, sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Tinggalkan komen anda mengenai video kali ini dan untuk membantu channel ini berkembang, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih.